orang bergelak tawa, bergelak senda pada waktu maghrib tersebut lah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ buat kelainan sikit, di mana FJ ni lah buat rakaman di dalam kereta, tidak seperti biasa di dalam studio ataupun di dalam rumah FJ. Sebenarnya FJ bosan buat video di dalam rumah sebab FJ tak dapat rasa akan suasana cerita. FJ cerita tentang kisah seram di jalan seram, lepas tu FJ tak dapat merasai suasana seram tu lah sebab kita duduk dalam bilik, kita duduk atas kursi dan sebagainya kan. Jadi FJ mungkin tukar mood sedikit, tapi nanti ada jugalah yang FJ kalau tak sempat FJ akan buat video tentang kisah jalan seram ni di dalam rumah dan sebagainya. Cumanya untuk episod kali ini FJ akan ceritakan di dalam kereta lah, sebabnya FJ sedang tunggu isteri FJ menguruskan perniagaan dia di butik. Jadi sementara menunggu isteri FJ tu, jom kita tengok cerita apa yang FJ nak kisahkan. Okey baik, pada video yang sebelum ni FJ pernah up lah tentang kisah seram yang berlaku dekat Jalan Kulai Kota Tinggi tu, berkaitan dengan kisah yang orang nampak kain sewaktu dia nak pergi beraya ke rumah kawan dia tu. Lepas tu daripada hasil cerita FJ yang FJ sampaikan, kemudian ada jugalah orang yang menceritakan akan gangguan yang dialami di jalan tersebut. Cumanya apabila FJ melihat akan komen orang yang menyatakan bahawa sekarang ini jalan tu dia dah tak macam zaman dulu lah. Dia kata ada lampu jalan dan sebagainya. Jadi FJ pun tak pasti keadaan itu. Mungkin sebab biasalah, kalau dulu mungkin jalan itu seram, sekarang bila dah ada lampu jalan dan sebagainya, mungkin keadaan suasana di jalan tersebut mungkin sudah tidak berapa seram seperti zaman yang diceritakan dulu lah. Jadi kisah kali ini diceritakan oleh saudara Muhammad Azrin tentang gangguan yang beliau alami semasa beliau jalan di Jalan Kota Tinggi ke Kulai. Jadi jalan yang sama lah kan. Okey, jadi FJ bacakan sajalah cerita yang disampaikan oleh beliau, iaitu: Assalamualaikum FJ, saya ada alami gangguan jalan itu. Girlfriend saya duduk Kota Tinggi. Saya datang drive sorang-sorang naik kereta dari KL tengah malam. Lalu jalan itu dalam pukul 4.05 pagi. Memang rasa seram sejuk kalau malam-malam. Tak pasti kalau FJ lalu tak rasa apa ke apa, sebab saya memang tak biasa lalu jalan gitu. Lagi-lagi banyak cerita yang menyatakan bahawa laluan ke Kota Tinggi itu seram dan banyak gangguan. Saya cuba buat tak tahu je lah. Saya follow lori-lori je mampu. Sampailah tak ada lori, saya sorang-sorang drive sorang-sorang. Gila punya kerja, sayang punya pasal, sanggup risau kena samun ke apa. Time tu tak ada apa-apa gangguan, terus sampai ke rumah. Maksudnya dia daripada KL menuju ke Kota Tinggi tu, dia gerak dah tengah malam, lepas tu sampai pukul 4.05 pagi macam tu. Semasa beliau melalui jalan daripada Kulai menuju Kota Tinggi tu, tidak ada sebarang gangguan lah. Sampai rumah girlfriend dan tidur dalam kereta sekejap. Kita orang plan nak keluar dating. Untuk pengetahuan, jumpa dia dalam sehari je. Petang tu saya terus nak balik KL dah. Saya tak cukup rehat. Di sinilah bermulanya. Semasa on the way balik petang tu, on the way ke Tol Kulai menuju ke highway, dalam perjalanan petang itu saya mengalami micro slip, lalu terbabas ke dalam parit, ngam-ngam masuk kereta dalam tu. Tak lama lepas tu ada Hilux berhenti dan tolong undurkan kereta saya untuk keluar dari situ. Bernasib baik sebab tak dalam mana, tapi malangnya tank radiator pecah. Temperature naik. Saya dah usaha berhenti cari air kawasan pembinaan area situ. 2 kali berhenti isi air, tetap suhu naik. Time tu dah nak maghrib dah. Terus call girlfriend, kata accident, minta bantuan dari abang ipar dia. Sementara itu tunggulah sampai pukul 8 malam sorang-sorang tepi jalan. Mula-mula tak perasan lagi sebelah tu apa, sebab gelap. Nampaklah putih-putih kan. Baru saya teringat ada kubur Cina Nirvana dekat sana. Memang tak salah lagi. Boleh pula ngam-ngam kereta berhenti dekat situ time maghrib. Sementara tengok-tengok enjin, terdengar ramai suara gelak-gelak area situ. Saya tengok sekeliling tak ada pun orang, cuma ada kubur Cina Nirvana itu. Walaupun situ ada lampu jalan, tapi still ada dengar ramai orang bergurau senda. Tak tahu datang dari mana. Punyalah struggle. Tunggu 1 jam untuk abang ipar girlfriend saya datang ambil saya, cari bengkel untuk towing. Tak cukup rehat punya pasal, habis micro slip. Aduh, kena pula dengar bukan-bukan dekat betul-betul tepi kubur Cina. Matilah nak taubat terus. First and last buat kerja gila macam tu. Datang dari KL
KL ke Kota Tinggi hanya sehari, lepas tu balik KL balik hari. Okay, itu saja kisah yang disampaikan oleh saudara Muhammad Azrin ni berkaitan dengan AJ tak rasalah dia mengalami gangguan atau apa, sebab dia katakan dia daripada KL tu bergerak tengah malam, so sampai dekat Kota Tinggi tu seorang-seorang drive, lalu dekat jalan Kulai Kota Tinggi tu pukul 4-5 pagi. Lepas tu dia kata dia tak mengalami sebarang gangguan, cumanya pada di waktu balik tu memang punca dia adalah disebabkan kerana microslip lah, bukan disebabkan dia nampak kelibat ke apa kan, seperti yang korang tengok ada video yang viral tu kan, ada kelibat yang tahan kereta yang sedang melalui jalan tu, bukannya video macam tu lah. Jadi dia terbabas sebab ada microslip, dia terlelap. Jadi bila dia dah sampai terlelap apa semua, ada kereta Hilux tolong dia, so dia ingat dia nak go on lah, tapi masalahnya tangki radiator dia pecah, so dia tak boleh nak go on sebab suhu akan naik, lagi enjin panas meletup pula. Jadi dia tunggu abang ipar ke friend dia waktu tu untuk datang tolong lah. So tunggu sampai pukul 8 malam. Cumanya dia kata tak adalah dia baca berkaitan nampak gangguan ke burger, cumanya dia dengar suara orang bergelak tawa, bergelak senda pada waktu maghrib tersebut lah. Dan dia tak tahulah datang daripada mana suara tersebut. Yang dia pasti dia nampak di sekitar kawasan tu adalah kawasan sebelah dengan kubur Cina ataupun jerat Cina Nirvana tu lah. Tempat kat jerat Cina Nirvana tu sebenarnya dia bukanlah jerat Cina macam jerat Cina yang lama tu. Kalau korang lalu setengah jalan macam jerat Cina yang dah lama tau, dia tempat dia memang cantik, dia macam taman. Okey, dia macam tempat memorial park yang terjaga, sangat terjaga kat situ. Jadi bila korang lalu kat tepi jalan tu, korang akan nampak sejauh mata memandang lah, dengan rumput kapet dia apa semua kan, dia bertingkat-tingkat dia punya tanah perkuburan itu. So bila korang sampai ke situ, kalau dah gelap, kurang lah perasan apa benda yang ada kat tepi jalan tu. Tapi dia bukannya lah jerat Cina yang macam jerat Cina yang lama yang terbias naik semak samun tu, bukan yang jerat Cina yang macam tu. Jadi dia dengar suara gelak tawa lah. Cumanya FJ mungkin lah, pada pandangan FJ, bila dia dengar suara tu, mungkin suara tu datang bukanlah daripada benda seram ke apa, kalau ikut pemikiran logik FJ. Sebab tadi dia kata dia ada cari air kan, dia cari air di sekitar kawasan tu, dia kata di kawasan pembinaan dekat situ. So mungkin kemungkinan FJ, sebab FJ tak pasti kejadian tu berlaku di mana. Kalau FJ pergi kat sana, mungkin FJ boleh dapat bajet lah apa yang jumpa disampaikan. Cuma FJ tak tahu sebab FJ pun tak pernah lalu kat sana pada waktu sekarang ni. FJ bajet waktu tu kemungkinan suara-suara yang dia dengar gelak tawa dan sebagainya itu mungkin pekerja daripada pembinaan lah. So seperti mana yang FJ cakap, kawasan tu kawasan yang luas, kawasan yang sejauh mata memandang. Jadi apabila ada orang gelak ketawa dan sebagainya, kita berada di tempat yang sunyi, kebiasaannya pengalaman FJ, kita akan dengar suara-suara tersebut. Okay? Macam FJ pergi dekat ni lah, yang RR Prasing tu. Okay, RR Prasing tu kan. So waktu FJ lalu tu, kami masuk sebab FJ nak pergi tandas, kami hanya ada 4 orang saja. Tapi waktu tu suasana memang sunyi sepi lah. Kat situ ada pekerja warga asing yang kerja bersihkan kawasan RR Prasing tu. Jadi apabila mereka bergurau senda, mereka gelak ketawa waktu tu, suara dia dengar satu RR tu. Kadang-kadang dia punya apa, buaya ni bergerak sendiri lah. Dia ni tak bergerak, kita orang ada kat sini tak bergerak. Ni buaya dia. Alright, so dah habis parti kita jalan. Pegang kamera, nak buat story. Bunga kubuk. Bunga kubuk. Mungkin keadaan tu macam tu lah. Mungkin suara yang didengar tu datang daripada tempat tapak pembinaan yang berdekatan ke yang dengar ketawa dan sebagainya. So pada pandangan FJ, ini pengalaman FJ yang sebenar. Waktu dekat area Prasing tu, memang begitulah keadaan dia, dengan suara pekerja asing sedang bergurau. Waktu dia dah pukul 1 je rasa. FJ pun dah tak ingat lah waktu tu, pukul 1 malam. Kalau orang yang dia nak pergi kencing daripada area time tu, seorang-seorang dia pergi, dengar pula ada orang gelak ketawa macam tu, memang lari lah. Pasal ramai orang cerita tentang gangguan dekat area Prasing dan sebagainya kan. Jadi situasi tu lebih kurang sama lah macam yang diceritakan oleh saudara Muhammad Azrin ni. Tapi itulah, orang kata sekarang dah kurang dah gangguan. Dan macam FJ cakap lah, dulu masa FJ lalu tu memang gelap gelita lah jalan tu. Memang FJ pun tengok, FJ tak kata jalan tu berhantu, cuma FJ memang tengok keadaan jalan tu gelap gelita. Dan sekarang ni dah tak macam tu lah. Sekarang ni dah okey, dah steady apa semua kan. So dia punya lampu jalan pun dah ada, dan keadaan dia mungkin dah tak berapa menyeramkan sangat. Zaman FJ lalu tu memang sepanjang daripada Kulai ke
Kota Tinggi. Waktu kita naik bas tu, so FJ memang tengok bahagian luar bas, memang tak ada langsung kenderaan lah. Sebab FJ terkejut, ni bas ikut lalu jalan mana ni kan. Tapi sekarang mungkin lah dah ada kenderaan dan sebagainya. Orang yang nak pergi jumpa girlfriend dekat Kota Tinggi dia nak pergi jumpa girlfriend dia Kota Tinggi tengah-tengah malam, lalu mungkin lah sekarang dah tak macam dulu lah kot. So FJ ingat berkaitan dengan Jalan Kulai ni, mungkin kisah-kisah yang banyak disampaikan adalah kisah-kisah yang berlaku pada 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, 20 tahun lepas. Tapi mungkin sekarang ni kalau orang lalu, mungkin kalau FJ buat jalan kat sana, jalan seram kat sana, mungkin tak ada apa-apa lah kot. Ini pandangan FJ lah. Kalau nak terkena tu mungkin terkena, tapi mungkin kalau FJ pergi pun seperti jalan-jalan seram yang lain lah FJ pergi, mungkin kemungkinan tidak ada apa-apa, melainkan kalau FJ bawa member ke apa kan, waktu tu tak tahulah keadaan dia macam mana. Okay, itu sajalah berkaitan dengan kisah jalan seram kat Kulai Kota Tinggi ni. So FJ ingat, FJ tak nak lah sambung panjang-panjang. Korang komen cerita korang lain bila baca dapat manfaat, korang dapat pahala. Itulah kisah dia. Kalau FJ tak upload kat YT ni, FJ minta maaf lah, sebab FJ tak nak cerita berulang kali yang sama dekat jalan yang sama, cerita-cerita seram. Yang FJ baca ni yang awal-awal komen yang nasib siapa je lah, FJ mungkin 2-3 cerita, lepas tu mungkin FJ takkan up lah lagi berkaitan dengan kisah-kisah seram. Jadi kalau korang nak FJ ceritakan kisah seram korang, apabila FJ kisahkan dekat sesuatu jalan tu, cepat-cepat lah kisahkan di awal-awal cerita tu. Nanti insyaAllah kalau siapa-siapa yang awal tu, FJ akan up lah dalam channel YouTube ni. Okay, pengalaman korang yang sebenar. So itu saja, FJ ucapkan terima kasih sebab sokong channel Farhan Jamal ni. Jadi kita akan jumpa pada video reaksi yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.